Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurniaannya, di atas kasih sayangnya telah memberikan kesempatan kepada kita, memberikan kita tubuh badan yang sihat untuk kita melaksanakan ibadah puasa dengan baik sehingga ke hari ini. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan menyambung lagi kuliah ataupun majlis ilmu yang berkaitan dengan hadis-hadis mengenai puasa. Pada kali ini kita akan menyambung pula hadis-hadis yang membicarakan mengenai membanyakkan sedekah dan membaca Al-Quran. Bersedekah dan membaca Al-Quran adalah dituntut melakukannya pada setiap waktu. Lebih-lebih lagi yang dilakukan dalam bulan Ramadan, bulan nuzul Quran, kerana pahalanya berganda-ganda. Sesungguhnya perbuatan bersedekah dan membaca Al-Quran itu dituntut bagi kita untuk melaksanakannya pada setiap waktu. Tapi lebih-lebih lagi tuntutan itu dilakukan pada bulan Ramadan, pada bulan nuzul Quran, kerana pahalanya lebih berlipat kali ganda daripada waktu biasa. Dalam hadis ada diterangkan, Ani Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhu al-Quran fali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi min ar-rihil mursalah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang mana maksudnya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, katanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang sangat-sangat pemurah dan sentiasa bersedekah. Nabi ini sentiasa bersedekah pada setiap waktu. Lebih-lebih lagi kemurahannya dan sedekah pemberiannya dalam bulan Ramadan. Nabi ini adalah seorang yang suka bersedekah. Tapi dalam bulan Ramadan, bila tibanya bulan Ramadan, Nabi lebih-lebih lagi bersedekah dalam memberikan pemberiannya. Ketika malaikat Jibril datang menemuinya, baginda ditemui oleh Jibril tiap-tiap malam dalam bulan Ramadan untuk bertadarus Al-Quran bersama. Sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat bermurah hati dan sentiasa mengerjakan kebajikan dengan tidak bertangguh lagi. Lebih deras daripada hembusan angin pembawa rahmat. Kemuliaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada tolok bandingnya, tidak ada taranya, sehingga baginda dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quranul Karim. Di antara sifat-sifat baginda yang mulia itu, seperti yang digambarkan dalam hadis ini, ialah tangannya sentiasa terbuka untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang memerlukannya. Lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan, kerana pahalanya lebih besar daripada yang diberikan pada bulan-bulan yang lain. Selain daripada itu, baginda menyatakan rasa syukurnya kerana bulan Ramadan ialah bulan nuzul Quran. Bertambah pula pada tiap-tiap malam di sepanjang-panjang bulan Ramadan, baginda dapat mengulang kaji membaca Al-Quran dengan Jibril AS secara bertadarus. Dengan itu dapat baginda membaca Al-Quran dengan betul dan sempurna, lengkap dengan ilmu tajwid dan dapat pula menghafaznya.
Okey, jadi kandungan hadis ini menarik perhatian umat Islam supaya kita membanyakkan bersedekah seperti mana yang diamalkan oleh Nabi Muhammad SAW pada bulan-bulan yang lain, dan lebih-lebih lagi banyak bersedekah pada bulan Ramadan, lebih-lebih lagi pada malam nuzul Quran, dan membaca Al-Quran juga dalam bulan Ramadan. Kelebihan bersedekah dan berkhairat ada diterangkan dalam bab zakat, manakala kelebihan membaca Al-Quran dinyatakan jelas dalam hadis yang berbunyi Ani Ibn Mas'ud radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah wal hasanatu bi 'ashri amsalha la aqul alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun, rawahul Tirmizi. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, yang mana maksud dia daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa membaca satu huruf daripada kitab Allah Al-Quran, maka baginya satu kebajikan, sedang satu kebajikan itu menyamai 10 kebajikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim pula satu huruf. Kandungan hadis ini memberi perangsang supaya tiap-tiap orang Muslim dan Muslimah sentiasa membaca Al-Quran sehingga menjadi amalan tetap harian dalam hidupnya. Setelah kandungan kitabullah selesai dibaca sehingga khatam, bacalah lagi sehingga khatam berulang-ulang kali selagi hayat dikandung badan. Orang-orang yang telah merasai kemanisan iman dalam hatinya sudah tentu tidak akan membiarkan masa lapangnya terbuang dengan sia-sia. Malah mereka sentiasa berlomba-lomba mengerjakan kebajikan, yusari'una fil khairat, dan mereka itulah orang-orang yang berjaya di dunia dan di akhirat. Bacaan Al-Quran yang sempurna dan berkesan selain daripada membacanya dengan betul menurut hukum tajwid, mahulah pula difahami maknanya. Jadi tuan-tuan, daripada hadis ini jelaslah kepada kita bahawa Nabi telah pun memberi perangsang yang baik kepada kita, memberikan contoh tauladan yang baik kepada kita supaya kita memperbanyakkan membaca Al-Quran. Kerana apa? Setiap huruf dalam Al-Quran itu menjadi satu pahala bila dibaca dengan sempurna, dengan berhukum tajwid, lagi difahami maknanya. Hakikat ini diterangkan dalam Al-Quran, yang mana berbunyi, firman Allah Subhanahu wa taala berbunyi, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Maksudnya Al-Quran itu sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad, kitab yang banyak faedah dan manfaatnya untuk mereka yang memahami dengan teliti kandungan ayat-ayatnya, dan untuk orang-orang yang berakal sempurna beringat mematuhi ajarannya. Ya, ini faedah yang banyak terkandung dalam Al-Quran, meliputi segala pengajaran dan petunjuk hidayahnya tidak akan dapat dicapai melainkan setelah setiap kalimah dan tiap-tiap ayat suci itu diketahui maknanya dan difahami dengan teliti. Sama ada pembacaannya itu mengetahui bahasa Arab, bahasa Al-Quran, apalagi yang tidak mengetahuinya. Orang yang mengetahui bahasa Arab kenalah rujuk kepada kitab-kitab tafsir dalam bahasa Arab untuk mengetahui makna dan pengertian Al-Quran secara mendalam. Manakala orang yang tidak mengetahui bahasa Arab kenalah berpandu kepada kitab-kitab tafsir dalam bahasa yang difahami, seperti bahasa Melayu. Kitab-kitab tafsir juga perlu dipelajari secara mendalam, dan dengan itu sudah sewajarnya tiap-tiap masjid dan surau-surau mengadakan pengajian tafsir Al-Quran berselang dengan pelajaran hadis dan ilmu fardu ain yang lain. Seterusnya,
Nabi Muhammad SAW menganjurkan lagi daripada hadis yang berikut yang berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa khaffathumul malaikatu wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maksud dia daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan tidak berhimpun sesuatu kaum dalam salah satu rumah, masjid atau surau daripada rumah-rumah Allah, sedang mereka membaca kitab Allah serta mempelajari kandungan isinya, melainkan turun kepada mereka semangat tenang, tenteram, dan mereka diliputi oleh limpahan rahmat. Mereka pula dilingkungi oleh malaikat-malaikat, serta mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kalangan malaikat yang ada di sisinya. Demikian mulianya majlis-majlis ilmu yang diadakan di sana sini secara umum. Dan demikian pula majlis tadarus Al-Quran yang diadakan dalam bulan Ramadan secara khusus. Selain daripada itu, masih ada lagi amalan-amalan kebajikan yang disunatkan mengerjakannya dalam bulan Ramadan, antaranya beriktikaf di masjid, melebihkan nafkah anak isteri berbanding dengan yang diberikan pada bulan-bulan yang lain, mengerjakan sembahyang tarawih, menghayati 10 malam terakhir daripada bulan Ramadan dengan amal ibadah untuk mendapat rahmat yang diberikan pada malam Lailatul Qadar. Alhamdulillah tuan-tuan, insya-Allah sampai sini kuliah kita pada kali ini yang membicarakan tentang hadis berkenaan dengan membanyakkan sedekah dan membaca Al-Quran. Apa yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk datangnya daripada kelemahan saya sendiri. Insya-Allah sekiranya Allah berikan lagi waktu dan kesempatan kepada kita, kita akan bertemu lagi pada kuliah ataupun majlis ilmu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.